Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam Adelia Damayanti, jauh tu daripada Indonesia ya. Terima kasih kerana bersama untuk dengarkan perkongsian free preview berkaitan bagaimana nak buat Android app sendiri. Mungkin Adelia boleh kongsi sikit lah, sekarang ni buat bisnes apa, bagaimana nak buat Android app sendiri. Okay, sementara kita menunggu yang lain, kita mulakan terus. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, masih lagi dalam mood Hari Raya. Semoga kita mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk mulakan sesi majlis malam ini, kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suara saya jelas ya, Adelia? Nampaknya kita macam tak ramai lagi. Mungkin sebab ini sesi kali pertama saya buat live FB berkaitan suara saya jelas ya, Android apps ni. Kita macam tak ramai lagi. Mungkin sebab ini sesi kali pertama saya buat live FB berkaitan ada delay di sana ya. Okey. Boleh komen kalau ada apa-apa pertanyaannya. Okey. Okey, Adelia buat bisnes online jual apa tu ya? Komen kalau ada apa-apa pertanyaannya. Okey, Adelia buat bisnes online jual apa tu ya? Okey, kita mulakan. Oh, spray, jual roll-on spray. Okey. Sekarang ni maksudnya okey, kita mulakan. Oh, bisnes ini hanya dipromosi melalui Facebook lah kan. Mungkin lepas ni Adelia boleh cipta ataupun banner sendiri apps berkaitan dengan roll-on spray, insya-Allah. Okey, tanpa melengahkan masa, kita antara perkara-perkara yang kita nak share hari ini adalah berkaitan kita nak kongsikan kepada semua berkaitan bagaimana kita nak menjana income daripada Android apps ni. Untuk program hari ini ataupun perkongsian hari ini adalah berkaitan dengan Android sahaja, dan kita mungkin akan explore untuk iOS ataupun Apple pada masa yang akan datang. Masa ni kalau ikutkan market untuk Android pun sudah cukup besar. Kalau kita tengok di Indonesia sendiri, pasaran Android tu sangat besar. Jadi kita kalau fokus pada Android pun sudah memadai sebenarnya. Dan dari semasa ke semasa kita akan belajar macam mana kita nak skill up
kepada iOS ataupun Apple. Okey. Okey, pertama kita macam mana dengan apps ni kita nak jana income. Okey, Adelia guna Android saja. Okey, bagus. Ramai yang sebenarnya mencari kata cara untuk menjana income tanpa halangan-halangan ekonomi. Macam yang kita ketahui sekarang, semua dalam tempoh lockdown ataupun PKP. Jadi banyak perkara-perkara terhalang disebabkan bisnes ataupun situasi semasa. So dengan membina apps ni, kita bebaskan diri daripada masalah-masalah berkaitan ekonomi semasa. Sebab kita bergantung 100% secara online bila buat Android apps ni. Maksudnya kita hanya berduduk depan komputer dan kita bergantung 100% secara online bila buat Android apps ni. Maksudnya kita hanya berduduk depan suara slow Kita duduk depan komputer dan fokus untuk menghasilkan Android apps. Dan saya akan ceritakan bagaimana secara ringkas untuk kita menghasilkan apps. Dan saya akan ceritakan bagaimana secara ringkas untuk kita menghasilkan apps. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok sekarang ni di Android ni, apps ni akan dipublish di Google Play Store. Dan kita akan dibayar dalam mata wang USD. Maksudnya dolar. So income kita maknanya berganda daripada nilai mata wang negara kita sendiri. Sebagai contoh, untuk Malaysia, 1 USD bersamaan dengan RM4. Di Indonesia mungkin lebihlah pengiraannya. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. So, hari ni ada 5 perkara yang kita nak share. Yang pertama, macam mana nak jana income USD. Kedua, macam mana kita kata dia jadi passive income. Dan yang ketiga, macam mana kita nak kata apps ni 100% online. You duduk rumah aja, tak you pergi mana-mana, yang penting ada internet, ada komputer. Seterusnya, teknik ataupun saya bagi secara general, step by step macam mana nak buat apps sendiri. Dan terakhir adalah kos-kos yang you perlu tahu untuk memulakan bisnes app. Okey. General, step by step macam mana nak buat apps sendiri. Dan terakhir adalah kos-kos. Okey, kalau you lihat sekarang ni, saya share you apps yang saya hasilkan di Google Play Store. Mungkin you boleh tengok kat situ apps yang saya hasilkan, apps yang simple saja. Ia adalah apps yang berkaitan dengan informasi semasa ataupun bagaimana pelanggan nak dapatkan info tentang sesuatu produk ataupun tentang sesuatu perkhidmatan. Contoh apps yang pertama yang saya hasilkan adalah apps berkaitan cek saman. Kalau you tengok kat situ, ada ditulis 50k plus download. Apa maksudnya?
Maksudnya apps yang saya hasilkan ni di-download lebih kurang 50,000 pengguna. Ini maklumat daripada Google sendiri. Maksudnya apps yang saya hasilkan ni di-download lebih kurang 50,000 pengguna. Okey, untuk apps yang seterusnya, you tengok di diagram yang tengah tu, ada tertera lah kami punya syarikat yang dinamakan sebagai Zilas Digital dalam pembina apps lah, developer, sebagai developer. Okey, yang seterusnya kalau you tengok di Google Play Store, setakat ini saya hanya menghasilkan lebih kurang 10 hingga 15 apps sahaja. Tapi income yang saya terima setakat ini sangat berbaloi di dalam bentuk USD. Nanti saya akan sharekan hasil-hasil yang telah saya dapat daripada apps. Okey, setakat ini Adelia faham ke? Nanti saya akan sharekan hasil-hasil yang telah saya dapat daripada apps. Okey, setakat ini Adelia faham ke? Okey, alhamdulillah kalau faham. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, ini kita pergi kepada kenapa saya kata income daripada apps ni akan menghasilkan passive income. Contoh satu apps kita anggarkan kita akan memperoleh $1 per day. $1 bersama dengan RM4 di Malaysia. Di Indonesia RM1 bersama dengan, kalau di Indonesia RM1,200 lah kot. So besar tu. Sebagai contoh, salah satu apps yang saya hasilkan RM15,000 ya. Okey, sebagai contoh kalau you tengok di skrin ni saya ada share rate terkini berdasarkan rate daripada Maybank, iaitu $1 bersama dengan RM4.2 ringgit. So kenapa saya kata passive income? Contoh salah satu apps yang saya hasilkan adalah apps Surah Yasin. Surah Yasin ni kebiasaannya digunakan oleh orang Islam ataupun pada setiap hari Jumaat ataupun seminggu sekali. Jadi kemungkinan untuk mereka membaca Yasin tu adalah setiap seminggu. So ada apps yang akan digunakan orang setiap hari. Ada apps yang orang akan gunakan setiap minggu. Ada apps yang akan digunakan setiap bulan. Ataupun ada apps yang setiap hari orang akan masuk dengan sangat tinggi, bergantung kepada viral ataupun pentingnya apps tu. Ada apps yang setiap hari ataupun setiap minit dikunjungi oleh pelanggan. Nanti sebagaimana apps yang saya hasilkan sebelum ni lah, kita kena cari konten-konten yang boleh menghasilkan income harian dan juga income bulanan. Okay. Seterusnya, ini adalah salah satu screenshot di mana Google membayar pada saya dengan nilai $2,000 439.08 sen. Kalau kita kali dengan 4 point something, nilai dia hampir 9,000 lah ringgit Malaysia.
So kalau yang untuk bulan Mei tu, kalau you tengok screenshot yang tengah tu adalah lebih kurang $800 je. Dia turun sikit sebab ada masa apps tu traffic dia sangat tinggi, ada masa dia rendah. Tapi alhamdulillah setiap bulan ada income walaupun kita tengah tidur. Dia berjalan di satu dunia sebab kita publish apps di Google Play Store, maksudnya sesiapa sahaja yang menggunakan apps kita, kita akan dibayar berdasarkan impression ataupun clicks iklan di apps tersebut. Siapa sahaja yang menggunakan apps kita, kita akan dibayar berdasarkan impression ataupun clicks iklan di apps tersebut. Okey, kalau kita tengok di kotak yang ketiga tu ditulis Google AdSense, check your recent payment. Untuk pengetahuan semua, Google akan email kalau kita layak untuk menerima pembayaran pada setiap 21 hari bulan, ya, pada tanggal 21. So maksudnya kalau katakan 21 hari bulan tu hari Isnin, maksudnya kita akan terima mungkin pada 23 hari bulan ataupun 22. Tapi kalau katakan 21 hari bulan tu hari Jumaat, kemungkinan besar kita akan terima direct kepada akaun bank kita pada hari minggu berikutnya, mungkin hari Isnin ataupun hari Selasa. Jadi just bayangkan you membina satu app, maksudnya you membina satu aset. Membina satu aset yang mana boleh menghasilkan $1 setiap hari. Jadi just bayangkan you membina satu app, maksudnya you membina satu aset. Membina satu aset yang mana boleh menghasilkan okey, ini setiap hari. Kita tengok contoh-contohlah pembayaran yang pernah dibuat oleh Google untuk saya melalui akaun Bank Islam. Kalau you tengok yang pertama tu pada bulan September 2020, dikreditkan, maksudnya dimasukkan sebanyak, tak banyak lagi pada masa ini, lebih kurang 700 lebih saja ringgit. Lepas tu bulan Oktober 800 lebih. Lepas tu pada bulan November 2000 lebih dan seterusnya lah. Kalau tengok pada Disember. Okey, kita tengok pada bulan pada tahun 2021 Kalau you tengok pada 25 Januari 2021 tu dia ada tulis foreign inward TT, maksudnya pembayaran daripada luar negara. Kalau di Malaysia maksudnya dia akan melalui ditulis itu SG, maksudnya Singapore. Maksudnya Google di Singapura kreditkan ke akaun Malaysia lebih kurang 9,680 untuk bulan Januari dan juga bulan kalau untuk Februari pun 9,000 lebih, ya. Tapi pada bulan April turun sikit. Jadi ada masa income naik, ada masa income turun. Tapi setakat ni alhamdulillah setiap bulan income berjalan walaupun you tak buat apa-apa. Maksudnya sebab itu saya katakan satu app tu adalah seperti satu aset yang menghasilkan passive income. Okey. Tak buat apa-apa. Maksudnya sebab itu saya katakan satu app tu adalah seperti satu aset yang menghasilkan passive income. Okey. Okey, kita lihat pada next screen. Okey. Kenapa saya katakan buat apps ni 100% online business? Sebab you hanya perlukan satu internet. Kita lihat pada you kena ada komputer dan segala maklumat untuk menghasilkan apps ni mudah aje. You Google je. Macam mana nak cari konten tu. Tapi adalah cara dia supaya konten you tu jadi unik. Yang tu kita akan ajar. Kalau katakan you minat untuk dapatkan detail, untuk masuk kelas lah, kita akan ada technical kelas macam mana kita nak olahkan konten-konten daripada Google tu jadi konten kita sendiri. Okey, perkara seterusnya kita akan
perlukan app builder. App builder ni macam sistem ataupun software. Senang cerita, ramai tak tahu sebenarnya buat apps ni ada dua kategori. Satu, memerlukan programming, dan keduanya tanpa memerlukan programming. Maksudnya no code, tak perlukan coding. Ramai yang tak tahu rahsia ni. Dia semudah macam kalau you boleh kata login Facebook, login Instagram, you pandai guna Microsoft Word, you pandai guna Microsoft PowerPoint, maksudnya you boleh gunakan app builder ni. Dia drag and drop punya konsep, mudah aja. You pandai guna Microsoft Word, you pandai guna Microsoft PowerPoint, maksudnya you boleh. So nanti saya akan sharekan siapakah yang dimasukkan sebagai app builder tu ya. Saya akan share dan ada costing lah untuk mendapatkan software tu. Okey, seterusnya untuk set up online business ni, you kena ada account Google Play Store, Google Play Store account. Google Play Store account ni macam you kena ada kedai di Google Play Store. Maksudnya you letakkan apps you di Google Play Store. Okey, Google Play Console account ni maksudnya apps you tu perlu dihantar atau diproses di Play Console sebelum di approve oleh Google untuk diletakkan di Google Play Store. Dia macam kena you ada barang, you kena lepas daripada audit oleh Google. Bila Google approve, barulah barang you tu diletakkan di Google Play Store. Okey, yang seterusnya you kena ada Google AdMob account. Requirement dia senang je, yang penting you kena ada Gmail account. Nanti saya akan tunjukkan macam mana nak register. Just penting kena register AdMob account ni. Dan seterusnya you perlu kena ada editing image design. Maksudnya sebab kita perlukan untuk you design apps icon, apa tu apps screenshot. Itu saja untuk membolehkan you online ataupun kenapa saya katakan buat apps ni 100% online business. Sebab you tak perlu jumpa manusia pun di luar sebenarnya. Tak perlu nak pergi jumpa klien, nak buat closing, tak perlu nak buat appointment dengan klien untuk convincekan produk you. You buat konten terbaik, you publish kat Google Play Store, InsyaAllah nanti ada traffic, dan daripada traffic tu menghasilkan impression ataupun klik yang mana Google akan bayar kepada you setiap bulan. Apabila minimum untuk membolehkan you terima pembayaran daripada Google adalah sekurang-kurangnya you menghasilkan $100 untuk bulan tu. Minimum untuk membolehkan you terima pembayaran daripada Google adalah sekurang-kurangnya you menghasilkan $100. Okey, terima kasih Adelia kerana ada download salah satu app saya yang saya namakan sebagai rahsia copywriting. Sebab rahsia copywriting tu untuk orang Malaysia dan boleh juga diadaptasikan di negara sanalah, di Indonesia. Namakan sebagai rahsia copywriting sebab rahsia copywriting tu untuk orang Malaysia dan boleh juga diadaptasikan di negara sanalah, di Indonesia. Okey, kita pergi kepada next slide seterusnya, iaitu kita apakah step-step untuk you buat apps. Okey. Step dia simple je. Dia macam saya cakap tadi, kalau you pandai login Facebook, kalau you pandai login Instagram, you pandai buat you pandai guna Microsoft Word, you pandai guna Microsoft Point, you pandai edit image, itu je sebenarnya dia punya kriteria untuk you boleh buat apps. Sebab kita tak gunakan apps yang memerlukan programming. Itu yang penting. Drag and drop and then siap, and then publish. Okey, ini adalah kata ada 9 step untuk you hasilkan sesuatu apps.
Okey, you tengok tu yang app builder, nanti saya akan share apa nama app builder tu. Drag and design ni nanti akan tunjuk salah satu video macam mana simpelnya kita buat apps ni. Lepas tu apps icon ni dia ada measurement dia, berapa size dia untuk you publish. Supaya juga dengan app screenshot, kita akan ada gunakan online apa ni? Macam software untuk you buat screenshot. Lepas tu supaya juga dengan feature image dan bila punya content tu dah ready, you publish, kita upload di Google Play Console. Google Play Console. Selepas beberapa hari, Google akan review apps kita sama ada apps kita tu di-approve ataupun tidak untuk di-upload di Google Play Store. Bila sudah di-upload Google Store, Play Store maksudnya apps kita sudah ada di mata dunia, di pasaran dunia. Macam Adelia lah, walaupun saya di Malaysia, Adelia di Indonesia dapat kata lihat konten app saya. Okey. Kita sudah ada di mata dunia, di pasaran dunia. Macam Adelia lah, walaupun saya di Malaysia, Adelia di Indonesia dapat kata lihat konten app saya. Okey, apakah kos-kos untuk topik seterusnya? Kos-kos yang kita kena perlu tahu untuk menjadi apps developer ni. Simple je, ada 3. First kali, you kena ada account Google Play Console. Jumlah yang you perlu bayar untuk Google Play Console ni ataupun macam Google account developer ni adalah sebanyak $25 ataupun kalau di Malaysia kali dengan 4.2 lah, bernilai RM105. Jumlah ni sekali je tau seumur hidup. Jadi mana ada bisnes yang you mulakan dengan $25 dan boleh akses seumur hidup. Jadi tak ada besar pun kos sebenarnya untuk menjadi developer ni ataupun apps builder ni. Okey, itu kos yang pertama. Kos yang kedua adalah app builder package. Tak ada besar pun kos sebenarnya untuk menjadi developer ni. App builder package ni bergantung kepada package yang kita nak ambil. Dia akan ada 3, basic, medium dan advance. Saya akan share nanti dari segi package yang ditawarkan oleh app builder. App builder ni bukan saya punya, memang ada di luar negara, tapi kita boleh login secara online dan kita boleh masukkan konten, design kita, info kita, lepas tu kita publish. Okey, yang ketiganya untuk membolehkan you mulakan business apps ni, you kena ada ilmu lah. Maksudnya kena ada seseorang yang boleh mengajar you untuk set up account, design content, macam mana nak publish dalam Google Play Console, macam mana nak edit kalau katakan Google minta kita edit, macam mana kalau katakan kita nak apa ni nak nak betulkan apps kita. So you perlukan seseorang lah untuk mengajar you. Mungkin you boleh juga belajar di YouTube, tapi mungkin you akan dapat info-info yang mungkin tidak komplit. Jadi mungkin hanya 30% saja yang you faham. Jadi so saya ada offer lah untuk kelas apps ni. Maksudnya dari segi teknikal, daripada starting you nak bayar kepada app builder ni macam mana, nak guna payment macam mana, and then di Google Play Console tu, macam mana you nak upload, apa step by step dia, dan seterusnya macam mana you nak identify konten-konten yang boleh menghasilkan income yang untuk harian, untuk mingguan dan untuk bulanan. So kita ambil 3 kebarangkalian. Ada income yang setiap hari banyak trafik, ada income yang ataupun apps yang mungkin dalam sebulan
$2-3 saja. Ada income, ada apps yang boleh menghasilkan $100 sehari. So benda tu ada keberangkalian. Jadi kita ambil semua, kita apply semua. Okey. Yang berkaitan YouTube tak jelas tu apa Adilah kurang faham apa maksud tu. Ada keberangkalian. Jadi kita ambil semua, kita apply semua. Okey. Untuk yang berkaitan YouTube tak jelas tu apa Adilah kurang faham. Sebab dalam apps ni dia tak ada kaitan pun dengan YouTube konsep YouTube tu adalah lebih kurang sama macam konsep kita buat apps. Sebab YouTube apps ni dia tak ada kaitan pun dengan YouTube konsep YouTube tu adalah lebih kurang sama macam konsep kita buat apps. Sebab YouTube apps ni dia tak ada kaitan pun dengan YouTube cara dia yang nak ajar tu tak jelas. Maksudnya yang apa saya nak ajar ke? Tu. Ataupun you ada belajar kelas berkaitan YouTube. Cara dia yang nak ajar tu tak jelas. Maksudnya yang apa saya nak ajar ke? Tu. Oh, okey. Kalau YouTube okey, faham. Maksudnya kalau you belajar sendiri dengan YouTube, itulah macam saya cakap tadi, dia kalau katakan di YouTube tu mungkin you tak akan dapat semua maklumat ataupun step. Dan dia ada do and don't. Maksudnya kadang-kadang kita kena faham Google Play ni ataupun Google ni dia ada polisi dia sebelum kita nak publish sesuatu apps tu. Do and don't. Oh, okey. Google Play ni ataupun Google ni dia so Adelia boleh berbahasa Inggeris sesuatu apps tu. Oh, okey. Google Play ni ataupun Google ni so Adelia boleh berbahasa Inggeris sesuatu apps tu. Setakat ni tak pandailah pula saya untuk bercakap. Okey, mungkin saya kena tak apa, nanti untuk sesi pembelajaran tu tak susah sebab kita akan tunjukkan step by step, macam ada buat diagram lah ataupun kita tunjukkan video. Bila tunjuk video, maksudnya you boleh tengok video tu macam mana step by step dia. Jadi walaupun kurang faham, tapi daripada video tu you boleh tengok balik apa step by step dia. Maksudnya you boleh tengok video tu macam mana step by step dia. Jadi walaupun kurang faham, tapi daripada video tu you boleh tengok balik apa step by step dia. Okey, next slide saya akan sharekan. Ini adalah app builder. App builder yang saya masukkan, maksudnya satu sistem untuk menghasilkan apps dipanggil sebagai Andromo. You boleh Google, you tengok. Ini adalah package yang ditawarkan oleh Andromo. Dia ada package bulanan dan juga ada package tahunan. You boleh pilih. Kalau yang basic tu, maksudnya yang basic tu you boleh hasilkan apps, tapi you tak boleh letakkan iklan. Maksudnya you tak boleh menjana income daripada Google. Basic tu maksudnya yang kalau you tengok yang color hijau di tengah-tengah tu, sama ada yang bulanan ataupun yang tahunan. You boleh pilih lah. Pada saya, ikut you punya budget. Berapa yang you mampu. Tapi kalau buat permulaan, you boleh guna start dengan kalau kurang budget, maksudnya you gunakan ambil package yang bulanan tu dulu. Mungkin saya sarankan you ambil package yang yang bulanan $28 tu buat permulaan bulanan. Lepas tu bila you dah menghasilkan income from time to time, you boleh upgrade lah bulanan tu, mungkin bayar jadi tahunan. Sebab sebenarnya bila you ambil package tahunan, tapi you kena kali 12 lah, maksudnya
you akan ada jimat kat situ. So bergantung kepada you punya income ataupun bajet untuk ambil package app builder mana yang paling bersesuaian. Okey. Okey, kita tengok ringkasan ini harga kalau katakan package untuk monthly. Monthly maksudnya okey, ini dalam ringgit Malaysia lah. Kita tengok ringkasan ini. Kalau nak untuk menghasilkan income kena ambil yang pro tu. 28 USD maksudnya kalau di ringgit Malaysia RM117.60 setiap bulan. Kalau di Indonesia you kena kalilah jumlah you. So you boleh bayar kepada app builder. Cara-cara nak bayar kepada app builder ni dia ada dua. Satu menggunakan PayPal ataupun PayPal. Ataupun keduanya dia boleh gunakan online transfer menggunakan debit card. Ataupun you kena ada kad lah. Menggunakan PayPal ataupun PayPal. Ataupun keduanya dia boleh gunakan online transfer menggunakan debit card. Ataupun you kena ada kad lah. Okey, kita tengok kepada ini package yang bulanan. Okey, kita tengok pada package untuk tahunan. Tahunan tadi yang sama lah tadi. Cuma yang ni dia lebih jimat kalau you ada modal untuk terus bayar setahun.